dorongan atau ba'is ba'is yang ada dalam hati dia cukup kuat. Tengok, kita kena belajar daripada nafsu dan syaitan sebenarnya. Dari sudut apa? Dari sudut kegigihan mereka dan kegigihan mereka dan pantang menyerah untuk meraih dan juga menggapai sesuatu dalam menggelincirkan manusia. Bukan macam kita ini mudah berputus asa. Sepatutnya kita kena belajar kepada syaitan dan nafsu dari sudut kegigihan mereka menggelincirkan manusia, dari sudut semangat dia. Bukan kita nak jadikan syaitan dan nafsu sebagai guru kejahatan, kan? Kita ambil ambil contoh ataupun iktibar daripada semangat dan kegigihan mereka untuk menggelincirkan manusia. Kita ambil semangat itu, kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Jadi syaitan dan nafsu ini tengok, oh tak boleh nak lawan keinginan dia, nak kembali kepada Allah. Tak apa. Kita biar je. Berpakat-pakatlah syaitan dan nafsu. Tapi kata dia, kita buat perangkap baru yang dia tak nampak pun, dia tak faham pun benda itu. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Apa dia? Kita ajak dia banyak beribadah kepada Allah. Jangan sampai mereka ini jumpa dengan para ulama. Sebab bila mana dia jumpa dengan para ulama, maka akan semakin sukarlah bagi kita untuk menggelincirkan dia. Macam itulah kesepakatan syaitan dan nafsu macam tu. Dia orang bagi tugas lah. Bagi tugas. Syaitan cakap, banyakkan solat. Kamu ni banyak dosa tau. Kamu banyak dosa. Tak perlu pergi belajar. Cukup dengan ibadah sahaja. Solat. Solat ini adalah tiang agama. Pandai pula dia berhujat. Kalau kamu solat, maka kamu akan semakin dekat kepada Allah. Tak perlu jumpa ulama pun. Buang-buang masa aja. Ulama itu bukannya ahli ibadah. Yang kamu perlukan sekarang untuk kembali kepada Allah adalah beribadah dan juga banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Na'udzubillah. Nafsu pula, apa yang dia buat? Ini. Kesepakatan dan kolaborasi atau kerjasama antara syaitan dan nafsu. Iblis lah sekali. Okey, hey syaitan, kata dia nafsu ni. Syaitan dan iblis, awak ni tugas awak, kita kena bagi tugas tau. Tugas awak mendorong dia dan bagi semangatlah dia agar beribadah dan jangan biarkan dia jumpa dengan para ulama. Sebab bila mana dia ni jumpa dengan para ulama, maka kantoilah kita. Maka kita sukar untuk mengalahkannya. Baik bos. Nafsu macam tu. Syaitan cakap macam tu. Baik bos. Nafsu buat apa pula? Nafsu cakap tak apa. Kamu bertugas di luaran, saya bertugas di dalaman. Kamu membisikkan motivasi dan dorongan untuk beribadah dan jangan biarkan dia jumpa dengan para ulama, biar saya yang akan menggelincirkan dia daripada dalaman. Dengan cara apa? Dia meniupkan ataupun menghembuskan rasa seronok dengan ibadah. Hati dia kena tiup. Oh, sedapnya, seronoknya ibadah. Dalam keadaan tak ada ilmu. Padahal, ibadah yang tidak disertai dan ilmu itu sia-sia aja. Buang-buang masa. Maka, kemufakatan yang berlaku antara syaitan, iblis, dan nafsu ini, bila mana tidak ada penolong ke atas diri seseorang yang telah terjebak oleh perangkap syaitan, nafsu dan iblis ini, maka dia akan semakin hancur. Dia akan semakin hancur. Oleh yang demikian, bila mana kita berjumpa dengan kawan-kawan kita yang dia nak berhijrah, itu kita sebagai orang yang faham ini, ajak dia jumpa dengan para ulama, ikut pengajian, masuk kelas-kelas agama. Bukan biarkan dia memperbanyakkan ibadah. Sebab ibadah itu sia-sia aja. Orang yang banyak ibadah pula dia akan rasa megah dengan ibadah dia. Alhamdulillah, dia cakap macam itu. Saya dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa saya banyak. Saya dah bertaubat, saya dah nangis-nangis. Dan siapa yang suruh dia menangis itu? Siapa? Syaitan dan nafsu. Yang suruh dia menangis itu syaitan dan nafsu lah. Nafsu berbisik, wah kamu ni banyak dosa lah. Tengok, masa kamu minum arak, masa kamu mencuri, masa kamu berzina, masa kamu berjudi, dan itu semua dosa besar. Kalau kamu tak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan masuk neraka. Dia takutlah kan? Dia bertaubat kepada Allah. Nafsu pula
letak rasa seronok dalam jiwa orang yang bertaubat ini. Dia cakap, teruskan taubat kamu. Tak perlu jumpa ulama, ulama itu tak guna. Macam itulah agak-agaknya bahasa di orang. Ulama itu nak tolong apa? Kamu udah sampai dah nih, udah inilah yang betul nih. Teruskan taubat kamu, menangis, tambah lagi nangis kamu, tambah lagi ini, tambah lagi ini. Rasa seronok kan? Ketika itu, ini perangkap syaitan dan nafsu ini, kita tak paham. Orang yang berhijrah konon-kononnya nih, tapi tak jumpa dengan para ulama, dia rasa seronok dengan taubat dia. Alhamdulillah, saya dah menangis. Maknanya Allah Subhanahu wa taala dah terima taubat saya, maknanya saya dah suci dah ini. Apa kata nafsu? Dia tiup-tiup lah, betul lah, awak dah suci dah. Semua dosa awak dah diampunkan oleh Allah Subhanahu. Anda sekarang menjadi orang suci dan bersih. Bersih, bersih, bersih. Seumpama seseorang yang baru lahir daripada rahim ibu dia. Dia rasa, alhamdulillah, rupanya boleh juga saya sampai kepada kesucian. Nah, dah masuk dah di dalam perangkap dan jebakan syaitan dan nafsu yang berpakat. Paham tak para jemaah? Paham. Lambatnya bagi jawaban jemaah, tengah merenung. Paham. Adapun bagi seseorang yang bertaubat, dia terus jumpa ulama, dia akan rasa, kenapa susahnya saya bertaubat ini? Itu lebih baik dibandingkan dia rasa dah bertaubat. Sebab memang nak sampai kepada kesempurnaan taubat itu kena ada ilmu. Kita dah bincang, dah berbulan-bulan bab taubat ini tak habis-habis kan. Itulah di antara, ini baru setakat di antara tahu. Di antara ilmu yang kita kena faham dalam menyempurnakan taubat. Coba kita pikir orang yang tak pernah belajar ihya ataupun tak pernah membaca kitab khas berkenaan dengan taubat itu. Agak-agak taubat dia sempurna tak? Dia tertipu oleh syaitan dan nafsu. Paham tak para jemaah? Adapun orang yang bertobat dengan cara yang benar, yaitu bila mana dia sadar yang dia banyak dosa dan nak segera kembali kepada Allah dengan cara mencari para ulama Rabbani, para arifin billah, memang dia rasa taubat itu berat. Tak ada masalah. Sebab memang berat. Ada syarat-syarat dan rukun-rukun dan perkara-perkara yang perlu disempurnakan. Itu normal tuh, normal. Dia rasa, susah nak bertaubat. Bertambah ilmu saya bertaubat, semakin terjebak dengan dosa. Ada yang macam itu tahu. Banyak. Tak ada masalah. Janji segera kembali kepada Allah. Taubat Anda disertai dengan ilmu, walaupun langkah Anda slow, itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan Anda bertaubat tanpa ilmu, lalu kemudian Anda merasa telah suci dengan tangisan dan juga semua penyesalan yang ada pada diri Anda. Kaedah dia seperti mana yang disebutkan tadi oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Cara yang betul ketika mana seseorang tengah sakit, yang mula-mula dia kena cari adalah dokter. Bukan cari obat. Kalau betul-betul dia nak sembuh dengan sempurna daripada penyakit dia. Dia kena cari siapa? Cari dokter dulu lah, bukan cari obat. Tak perlu pun kita cari tahu penyakit kita apa. Sebab apa? Apapun sangkaan kita, apapun penemuan kita berkenaan dengan penyakit kita, itu semua tak betul. Sebab kita bukan dokter. Kita bukan dokter dan kita adalah orang yang tengah sakit. Orang yang tengah sakit ini, terkadang dia ingat, dia sakit kepala. Oh, saya sakit kepala ini, ada gangguan pada kepala saya. Padahal yang sakit itu, yang perlu rawatan bukan kepala. Tapi ada kalanya bagian dalam tubuh dia. Sebab apa? Apa yang kita rasai daripada sakit kepala itu, pening itu, dia adalah signal. Dia adalah alamah. Tanda aja, sebagai tanda yang kita kurang sehat. Tak semestinya yang sakit penyakit itu ada kat kepala. Tapi apa yang kita buat? Kita terus pergi pergi ke farmasi, beli obat untuk hilangkan kepala kita yang pening. Padahal penyakit itu bukan kat kepala.
Yang kita rasai daripada sakit di kepala itu adalah implikasi ataupun kesan daripada penyakit yang lain yang berada pada organ kita yang lain. Paham tak para jemaah sekalian? Paham. Paham, Ustaz. Seperti itu juga lah, apatah lagi dalam penyakit-penyakit hati. Kita ramailah yang tak paham. Dokter yang tengah sakit pun, dokter itu boleh ke dia bagi rawatan ke atas diri dia sendiri. Masa dokter itu sakit, tak boleh. Dia kena jumpa dokter yang lain. Apatah lagi bukan dokter. Kan? Logik tak? Logik. Logik, Ustaz. Sangat logik. Sangat logik. Tapi itulah yang selalu kita buat. Sakit kepala kita, pening kepala kita, terus kita makan obat untuk hilangkan pening kita. Padahal penyakit itu tak semestinya kat kepala kita. Mungkin kat kaki kita, mungkin pencernaan kita, mungkin usus kita, mungkin jantung kita. Wallahu a'lam. Kena jumpa dokter lah. Sama juga, kita nak kembali kepada Allah, menyempurnakan taubat kita kepada Allah. Tak cukup dengan beramal dan bertobat kosong-kosong je. Mula-mula yang kita kena jumpa adalah para ulama. Ulama Rabbani ya, bukan ulama-ulama biasa. Ulama Rabbani, para mursyid, syari mursyid pun. Dia akan bagi tahu, oh punca kepada awak ni tak boleh lepas daripada kebiasaan buruk sekian. Oh punca dia kat sini, penyakit dia ni. Dosa yang kamu buat ini sebenar hanya setakat kesan daripada penyakit lain. Dia cakap macam itu. Kamu buat dosa ini sebenar, ini adalah kesan. Bukan sebab kamu teringin sangat kepada dosa ini. Ya kan? Terkadang kan kita tak nak melakukan dosa itu kan, tapi kita terjebak juga. Dokter itu akan beritahu, mursyid akan beritahu, oh punca daripada seluruh dosa kamu sebenar bukan pada keinginan kamu untuk melakukan dosa, tapi ada penyakit lain yang memaksa kamu untuk pergi juga kepada dosa itu. Perkara-perkara ini sukar untuk dirincikan dengan perkataan sebab ianya adalah perkara yang bersifat maknawi yang hanya setakat boleh nampak oleh basirah, seseorang yang memiliki basirah. Kita jumpa dengan guru mursyid, dia akan bagi tahu. Ataupun terkadang-kadang dia tak bagi tahu pun penyakit kita apa, tapi dia terus pergi kepada rawatan tuh. Sebab apa? Bila mana beliau bagi tahu tentang penyakit-penyakit hati kita, terkadang-kadang kita boleh berputus asa. Kan? Ataupun kecil hati. Ataupun mungkin kita nanti rasa berat sehingga kita kurang bersemangat. Ada tipikal orang macam itu. Dia tahu yang beban dia berat, belum lagi dia memikulnya, dia ada rasa, oh saya tak mampu, saya tak boleh nih. Bila mana dia cakap macam itu, maka dia akan lemah. Sebab itulah terkadang guru mursyid ini dia tak bagi tahu pun penyakit kita. Dia tak tanya pun kita sakit apa. Sebab apapun yang kita cakap ke guru mursyid kita tentang penyakit-penyakit kita itu tak semestinya sama dengan realiti yang berlaku dalam diri kita. Maka seorang guru mursyid yang betul-betul hadzik, yang betul-betul mahir lah, dia akan terus pergi kepada rawatan tuh. Dia tak banyak cakap. Dia terus pergi. Kita pula sebagai murid, tugas kita satu aja, tunduk dan patuh. Buat je lah apa yang guru mursyid cakap. Jangan pula cakap, kenapa saya kena buat macam ni? Kenapa saya kena tinggal amalan ni? Kenapa saya kena pergi baca kitab ni, wirid dan lain sebagainya. Memang kalau cara kita macam tu tak akan pernah sembuh. Seumpama kita komplain kepada dokter yang bagi kita ubat. Dokter cakap, makanlah ubat ni 3 kali sehari, yang ni lepas makan, yang ni sebelum makan. Kita pula cakap, kenapa tak selepas makan je semua ataupun sebelum makan je semua? Susahlah, leceh lah. Ini masalahnya. Ya. Lalu kemudian kita tanya pula, kenapa 3 kali sehari? Boleh tak sekali je, tapi saya makan 3 biji sekali. Memang degil. Itulah problem besar dalam dalam pentarbiahan. Malah yang lagi teruk dia cakap apa? Rasanya obat ini tak berkesan nih. Saya tengok obat kat kawan saya itu, sakit dia sama dengan saya. Kan? Dan mula dah mengarut. Rasa-rasanya wirid kawan saya tu, dia boleh baca sampai naik syekh tau.
Dia boleh baca sampai menangis. Saya nak amalkan juga lah. Ini tak sesuai ini rasanya sebab pendek sangat. Ataupun nampak, biasa sangat lah, dah selalu dah saya baca. Itulah masalah besar yang ada dalam diri kita sebagai murid di hadapan guru mursyid. Sehingga walaupun kita mengambil tarbiyah sampailah menjelang hari kiamat baki sehari je lagi, insya Allah tak akan sampai-sampai. Malah kita akan berputus asa sebab kita tak berjaya. Paham tak para jamaah sekalian? Faham, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Faham. Itu je puncak dia. Bila mana kita nak sembuh dengan sempurna, datang jumpa para ulama. Ulama yang pakar lah, ulama Rabbani. Seperti itu juga. Bila mana kita nak sembuh, ya total lah, sempurna, ya, seluruh penyakit zahir kita kena jumpa dengan dokter pakar. Dengar cakap, jangan membantah, jangan su'udzon, jangan bersangka buruk. Jangan macam-macam kita fikir. Kita berburuk sangka pun guru kita tahu. Tapi dia orang ya buat tak tahu je lah. Nak menjaga. Nah. Maka inilah salah satu sendi dan pokok pengubatan. Pokok kedua ialah sabar. Segi perlunya kepada sabar itu ialah bahawa orang sakit sesungguhnya lama sakitnya untuk diperolehnya apa yang mendatangkan mudarat baginya. Dan sesungguhnya ia memperoleh yang demikian ada kalanya kerana kelengahannya dan kemudaratan itu. Dan ada kalanya kerana bersangatan kerana nafsu syahwatnya, lalu ia mempunyai dua sebab. Maka apa yang kami sebutkan itu ialah pengubatan orang-orang yang lalai. Maka tinggallah lagi pengubatan nafsu syahwat. Dan dalam pengubatannya telah kami sebutkan dahulu pada kitab Latihan Jiwa. Naam, seperti itulah keadaan diri kita ketika mana kita sakit dan nak mengambil rawatan kerohanian daripada guru mursyid. Kita tak tahu apa yang jadi punca penyakit kita. Kita tak tahu. Apa yang nampak dan apa yang kita ketahui itu bukan punca dia. Itu adalah kesan daripada punca yang sebenar. Nah, sebab itulah susunan yang diajarkan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali dalam Ihya ini, dalam kitab Ihya ini, dalam melakukan rawatan ke atas penyakit-penyakit hati. Pertama dimulakan dengan langkah mencari punca sebenar daripada penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri seseorang. Masing-masing individu berbeza. Walaupun terkadang-kadang penyakit hati dia sama. Penyakit hati dia sama, bongkak misal. Tapi tak semestinya punca kepada sifat bongkak itu sama antara satu individu dengan individu yang lain. Ada kalanya disebabkan karena hubbul jah, suka populariti. Ada disebabkan karena keturunan. Keturunan juga macam boleh membawa kepada kebongkakan, kesombongan. Ada juga disebabkan karena ilmu dia, ada disebabkan karena ibadah, ada disebabkan karena jawatan, pangkat dan lain sebagainya. Jadi jangan kita menyangka setiap sifat sombong tuh punca dia sama, tak samalah. Sebab dan punca dia tak sama. Dia ikut keadaan seseorang. Oleh demikian kita kena jumpa dengan guru mursyid yang memiliki basirah, yang memiliki mata hati untuk mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi sebab dan juga sebab dan punca daripada penyakit yang ada pada diri kita. Kita tak tahu sebab kita tengah sakit. Paham tak para jamaah sekalian? Sebab itulah para mursyid ini terkadang-kadang bagi amalan rawatan yang berbeza-beza, manhaj yang pakai oleh guru mursyid dalam merawat penyakit hati murid dia berbeza-beza. Mula-mula yang kena kita cari tahu melalui guru mursyid adalah apa yang menjadi punca, mula-mula penyakit apa yang ada pada diri kita. Penyakit dulu yang dicari. Bukan punca, penyakit dulu lah. Siapa yang tahu penyakit kita? Guru mursyid. Dia cari, oh dia ni penyakit, dia ni hasad nih. Teruk sangat dah. Dah level 4 dah. Nak meletup dah.
Tengok di sini panggil stadium 4 juga istilah kita. Tidak kat Malaysia apa. Level dia dah. Tengok pula, oh ini iri, dengki, buruk sangka, oh, buruk teruk sangka. Itu yang mula-mula cari. Lalu kemudian inilah tugasan guru mursyid. Oh, bukan mudah tau. Nak jadi guru mursyid, oh, memang banyak kerja yang kena buat. Walaupun mereka nampak relax, dia senyum-senyum, dia dalam senyum dia orang berfikir itu, mencari tahu. Mereka tengah buat rawatan lah ke atas diri kita. Dia tengok, oh, penyakit dia hasad, iri, dengki, buruk sangka, hubbul jah, hubbul riyasa, hubbul madah, dan lain sebagainya. Nah, dia orang catat, bukan catat kat buku, catat dalam ingatan. Lalu kemudian apa yang dia orang cari? Dia orang cari tahu tentang apa yang menjadi punca dia sakit macam ni. Dia akan cari tahu. Macam mana cara cari tahu tentang punca penyakit kita? Ada dua. Yang pertama adalah melalui ilham para aulia. Yang kedua adalah melalui percubaan. Kita dites. Disuruh untuk melakukan sebarang tugasan, atau disuruh untuk berkhidmat, disuruh apapun, disuruh mengambil sesuatu. Dia seorang guru mursyid nak tengoklah dari sudut psikologi kerohanian. Jadi yang selalu kita dengarkan psikologi kejiwaan. Ini psikologi kerohanian. Istilah ya, psikologi kerohanian tengok. Tengok cara dia mengambil sesuatu dengan sentakan-sentakan. Oh, sifat dia kasar sangat. Cara dia melenggok, cara dia duduk, itu semua nampak. Cara dia tersenyum, cara dia menarik nafas, semua nampak. Tapi dia orang je buat-buat tak tahu. Mereka buat-buat tak tahu. Paham tak para jemaah? Tak boleh kita sembunyi. Yang pertama adalah melalui ilham. Dan untuk mengukuhkan ilham ni, sebab dia orang tawaduk kan, dia orang tak nak setakat bersandar kepada ilham. Dia orang tak nak. Walaupun sebenar cukup dengan ilham je sebenar. Cukup dengan ilham yang dia ada. Tapi dia orang rasa sifat tawaduk itu lebih kan, dia cakap oh tak boleh. Walaupun ianya adalah ilham datang daripada Allah, saya kena tunaikan dari sudut syariat juga. Nak buatlah percobaan. Dia tengok cara tingkah laku kita. Lalu kemudian terkadang-kadang, mohon maaf lah, kita diajak untuk berinteraksi. Dari sudut apa? Terkadang-kadang dari sudut keuangan. Itu satu di antara ujian. Ujian. Guru kita nak tahu. Terkadang dia cakap, boleh tak saya pinjam duit? Sebenarnya bukannya guru itu nak duit sangat, tak? Nak tahu je. Nak tolong kita, nak pastikan penyakit kita apa sebenarnya. Terkadang-kadang dia suruh kita beli sesuatu, tolong belikan tu. Dia nak tahu je. Nak buktikan dari sudut apa yang dia orang tahu daripada ilham yang Allah bagi. Ataupun terkadang-kadang guru mursyid itu suruh kita untuk berkhidmat kepada orang. Tolong bantu tolong ambil ini, tolong buat kerja ini, tolong siapkan ini. Itu semua ujian sebenarnya. Nak tahu, nak kenal pasti apa yang menjadi punca daripada seluruh penyakit kita. Kita pula yang memang tak ada kejujuran dan tak ada keikhlasan, kita akan lari. Kita akan fikir macam-macam. Alah, Tok Guru ini, Syekh ni, dia nak mempergunakan saya lah ini. Dia nak kepentingan melalui saya lah. Ya Allah, tengok. Dah cukup itu sebagai tanda yang memang apa yang dilakukan oleh guru kita itu berkesan. Paham tak? Nampak tak keberkesanan ujian daripada guru kita itu? Nampak. Tapi sebenarnya kita tak sedar pun. Padahal dah nampak kesan tu, tapi kita tak sedar. Alah, guru ini memang tak boleh. Ya Allah, kita berburuk sangka kepada guru itu di awal step kita. Sebenarnya itu tanda yang guru itu guru hebat.
Baru selangkah aja dia dah boleh menzahirkan, terserah semua sifat-sifat buruk dan jahat kita itu. Paham tak? Padahal guru itu nak tolong kita, nak merawat kita. Bukannya dia minta duit kita, Bu. Ada ke guru mursyid cakap, kamu kena bayar yuran setiap bulan, 1.000 ringgit saya akan tarbiyah kamu. Takkan jadi. Sebab itu ada kepentingan. Kita pula, ini guru tak guna, tak boleh. Ini guru nak memanfaatkan, nak menggunakan, apa sini panggil, mengguna saya lah. Nak cari maslahat lah itu. Tak apa. Saya nak cari guru yang, itu. Itulah kejahilan dan kebodohan seorang murid. Mohon maaf. Dan nampak keberkesanan tarbiyah yang dilakukan oleh seorang guru mursyid seawal satu langkah, baru selangkah lagi. Dan nampak kesan tuh. Tapi sebab kejahilan dan kebodohan serta penyakit kita yang teruk, kita pula membalas air susu dengan air tuba. Bukan setakat berburu sangka aja, kita akan mengata. Cakap pak kawan kita, tahu tak? Syekh itu, ya Allah, baru je saya kenal. Ya kan? Dia terus suruh saya bantu murid dia yang lain. Dia suruh bantu murid kan, bukan minta duit untuk diri dia kan? Apa masalahnya? Itu ibadah. Bukannya suruh maksiat kan, bukannya suruh mencuri ke, berbohong ke, tapi itulah otak kita yang dah rosak. Penyakit hati kita yang dah terusak. Bukan setakat berburu sangka, tapi bukan setakat mengata dalam hati kita, tapi kita cerita pula ke kawan kita yang tahu tak. Lain cerita kalau memang nampak, kalau memang guru mursyid itu bukan guru mursyid yang sebenar. Sebab itulah beribu-ribu kali dah saya sampaikan, sebelum pastikan nak mengambil sebarang baiat ataupun talqin zikir daripada seorang guru mursyid, maka pastikan dulu yang dia guru mursyid yang sebenar. Dah banyak kes dah. Malam tadi ada jamaah kita, tapi tak perlu sebut nama, yang cerita kepada saya tentang orang-orang yang mendakwa diri sebagai wali lah, guru mursyid lah, lalu kemudian mempergunakan murid-murid dia untuk mencari duit dan populariti. Malam tadi. Sebab itulah, pastikan dulu yang guru tempat kita belajar ini adalah guru mursyid yang cukup syarat. Agar kita tidak terpedaya dan juga tergelincir. Paham ke para jamaah sekalian? Paham. Paham, Ustaz. Oke. Paham. Itu yang kedua kan. Dia cari tahu dulu penyakit kita apa, lalu kemudian yang kedua adalah punca dia apa. Yang ketiga apa? Dia akan cari tahu pantang larang dia. Oh, itu hebatnya para aulia. Memang teliti dan cermat. Dia yang cari tahu. Pantang larang dia apa nih? Nah, sama seorang dokter akan cakap, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, dan sebagainya. Guru mursyid pun macam tu. Oh, dia cari dulu pantang larang penyakit dia nih apa, mengikut punca kan. Dia cakap, oh jangan buat ini, jangan buat ini. Oke. Seterusnya apa yang dicari? Apa yang dilakukan oleh guru mursyid? Oh, banyak kerja yang dia kena buat. Kita dah tidur mendengkur, kita tengah lena dan lain sebagainya, dia orang tak tidur. Dia orang fikir, sebab tanggung jawab di hadapan Allah sebagai seorang guru mursyid. Oke. Dia pilih manhaj ataupun cara yang layak dan sesuai bagi murid itu untuk ditarbiyah ataupun dilakukan rawatan penyakit-penyakit hati dia tengok. Dia akan ingat balik, oh manhaj para ulama sekian. Dia cari tahu manhaj yang sesuai. Okay. Kita dah mendengkur dah, tidur lena. Kita mungkin tengah gelak-gelak dengan gelak tertawa dengan kawan kita, guru mursyid kita senantiasa tafakur. Ambil berat tentang keadaan kita, tapi kita tak faham. Dia fikir pula, agak-agak amalan yang sesuai untuk dia ni apa? Nak rawat, nak segerakan rawatan ke atas penyakit hati dia. Amalan. Sukatan dia macam mana pula? Macam itulah. Panjang cerita dia. Seperti itulah jasa seorang guru mursyid ke atas diri kita dalam melakukan rawatan penyakit-penyakit hati kita yang sangat jahat.
Dalam diam dia orang buat kerja. Kita pula dalam bercakap kita tak buat kerja. Berbeza dengan guru mursyid. Guru mursyid senantiasa buat kerja, berfikir tentang diri kita, macam mana agar penyakit-penyakit hati kita segera dia sembuh. Tak banyak cakap. Kita pula cakap selangit. Oh, cakap kita Masya Allah 1000 kilometer. Tapi kerja kita 1 sentimeter je. 1 meter je, 1 langkah je. Cakap Masya Allah macam wali kutub yang turun daripada langit. Tapi tengok amalan na'udzubillah. Orang munafik pun tak buat macam itu. Itulah kebanyakannya kita. Paham ke jemaah Zoom? Baru sadar kan macam mana beratnya tugasan daripada guru mursyid. Bukan setakat awak jadi murid saya, amalkan sekian, kamu akan jadi wali dalam masa sekian, lalu kemudian kamu akan naik peringkat sekian, lepas tu kamu akan mati dan masuk kubur. Bukan macam itu. Paham tak? Itu orang jahil, itu bukan guru mursyid. Jadi guru mursyid itu bukanlah orang yang bertugas mencetak para aulia, para wali. Tak. Guru mursyid itu bukan pencetak para wali. Sebab tak ada guru mursyid tak ada kena mengena dengan kewalian murid dia. Itu semua terpulang kepada keruniaan Allah Subhanahu wa taala. Guru mursyid ini hanya setakat membimbing, mentarbiyah anak-anak murid dia agar menjadi hamba Allah yang sebenar dengan hati yang bersih, fikiran yang jernih, tunduk dan patuh kepada hukum hakam syar'i. Itu je lah. Dia jadi wali ke jadi kuali, apa pula urusan dengan guru mursyid? Dia tak ada kena mengenal. Paham tak para jamaah sekalian? Tapi apa yang kita nampak sekarang? Amalkan ini. Bila mana Anda amalkan ini akan berlaku. Naik peringkat sekian, insya Allah sampai jahannam. Itu bukan tasawuf tuh. Itu mengarut atas nama tasawuf. Geram pula. Sebab itulah yang dia menodai dan juga mencemari ajaran tasawuf. Mohon maaf lah. Bab-bab ini memang saya agak gila sikit. Ya. Sebab apa? Memang sangat bercanggah dengan ajaran tasawuf. Amalkan ini, selawat ini, Anda akan jumpa dengan baginda dalam masa 2 hari. Jam kepala kita. Otak kita jam, fikir benda-benda macam. Ini zikir nih, baca 500.000 kali, insya Allah. Nanti kamu akan merasai ruh itu akan berjalan ke atas, terbang. Lalu kemudian dia akan nampak alam-alam nih. Ya Allah, kesiannya. Inilah orang-orang yang jahil tak faham tentang ilmu tasawuf dan tarik. Kamu amalkan nih, kamu akan sampai kepada martabat ini, martabat itu, martabat itu. Nak sampai jahanam ke apa nih? Itu bukan tasawuf. Mohon maaf. Yang saya nafikan, penisbahan dia kepada tasawuf. Itu bukan ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu adalah ajaran yang membimbing kita, menunjukkan kita, mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat, memperbanyakkan amal kita kerana Allah semata-mata dan tidak mencari selain daripada Allah. Yang kita cari ridha Allah aja. Dengan membersihkan hati kita. Dengan syariat juga. Paham ke para jamaah sekalian? Ustaz, insya-Allah. Ya, Masih nak tertipu lagi ke dengan amalan-amalan mengarut? Amalkan ini akan jumpa dengan baginda, amalkan ini akan naik martabat ini. Nak tertipu lagi ke? Tak sudah-sudah ke ketertipuan kita, tergelinciran kita? Ya, kita dah amalkan pun tapi tak jadi apa. Maka malah semakin bongkak, malah nak cakap. Semakin teruk lagi penyakit hati kita. Sebab itulah kata kunci, kaedah yang disebutkan oleh Sayyidul Imam Al-Ghazali tadi itu sangat penting kita sampaikan kepada orang ramai. Bolehlah para jamaah sekalian buat status ke IG. Sini ada yang terbarunya kan? Yang dekat Tolong, tempat singki satu lagi nih.
tolonglah buat status masing-masing ke IG ke Facebook berkenaan dengan kaidah yang disampaikan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali. Sangat penting untuk menolong sahabat-sahabat kita yang tergelincir. Niat mereka baik, tujuan mereka baik, tapi tersalah jalan. Jalan tak betul. Paham tak para jemaah sekalian? Paham? Ya. Ustaz. Faham. Ada soalan kat TikTok ini apa? Ustaz. Siapa yang patut amalkan? Siapa yang patut amalkan? Maksudnya apa? Tak paham. Kenapa dia, Puan? Ustaz, ada soalan saya baca Ustaz ya. Okey, Boleh. Setan dan Fir'aun adalah guru sejati yang mengajarmu hakikat kebenaran dari ruang gelap hikam sultaniah. Oh ya, itu yang pernah saya apa saya buat kat status saya. Status Okey. apa dia? TikTok dan juga Facebook saya. Okey, lagi satu soalan. Ustaz, bagaimana jika kita dulunya sering hadir semua majlis ilmu, kemudiannya kita memilih prioriti, contoh lebih baik qada solat daripada pergi majlis ilmu tertentu? Oh, tak boleh juga. Dia kena seimbang. Jangan pula sebab qada solat je tapi tak pergi majlis ilmu. Kena pergi juga tapi pilih, betul lah tadi. Pilih majlis-majlis ilmu yang menambah pulih, menambah baik keadaan hati kita dan juga sahih dari sudut akidah dan juga syariat. Betul lah. Betul. Kita kena pilih. Sebab hidup ini memang untuk memilih kan, memilih yang sesuai dengan hukum hakam syarak. Kalau kita nak hadir semua majlis yang ada kat Selangor ni, ada kat KL ini, memang tak cukup masalah. Pada akhirnya pencapaian ataupun apa matlamat daripada menuntut ilmu itu tidak akan tercapai. Sebab tak cukup masa. Kita pilih je yang keutamaan. Kita pilih yang sesuai dengan manhaj kita yang kita perlukan, lalu kemudian kalau sekiranya kita ada kewajiban-kewajiban yang perlu diqadha dan lain sebagainya, fokus kepada itu juga, sebab itu adalah bagian daripada syarat kesempurnaan taubat. Seperti mana yang telah pun disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala. Apa yang patut amalkan saya baru tengok. Yang patut kita amalkan bagi seseorang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, menerusi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali dalam Ihya tadi, dalam kitab Ihya itu adalah berjumpa dengan para ulama untuk memantapkan dan juga buat persediaan dari sudut keilmuan. Belajar dulu. Solat fardu itu kena buat lah juga. Tetap kena buat, tetapi jangan fokus kepada amalan-amalan sunnah dulu. Fokus kepada ibadah wajib dulu, yaitu solat, puasa dan lain sebagainya. Lalu kemudian sisa baki masa itu kita kena fokus kepada kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Ada soalan daripada jamaah TikTok. Sebab bila mana kita banyak amalan, tapi tidak disertai dengan ilmu, amalan itu sia-sia. Tak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut syarat dan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, pemantapan dan juga pengukuhan persediaan ilmu itu sangat penting. Cara yang terbaik untuk kembali ke pangkal jalan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berjumpa bersama para ulama, menjumpai para ulama rabbani. Memperbetulkan di mana bila mana kita berjumpa dengan para ulama rabbani ini, hadir ke majelis-majelis mereka, kalau boleh bersemuka agar lebih berkah. Dia akan memperbetulkan akidah kita dulu, dia akan membimbing kita, mengajar kita untuk memperbetulkan akidah kita, memperbetulkan syariat kita, lalu kemudian memperbetulkan tawajuh kita, akhlak kerohanian kita. Barulah kita boleh memulakan taubat menuju kepada taubat yang sempurna. Tapi kalau setakat menangis-nangis, jegak bili, tapi tak ada ilmu, menangis buat apa? Apa yang menyebabkan kita menangis? Tak ada ilmu pun. Tidak akan pernah sempurna taubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak disertai dengan ilmu, maka ilmunya sia-sia, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ilmu itu sangat penting dan tak perlu pun kita masuk ke semua majelis ilmu. Tak perlu, kita tak cukup masa. Nanti akan membuat kita semakin pening dan kita keliru. Yang perlu kita cari guru-guru yang memang kalau pandangan saya lah, dan itulah yang saya amalkan.
Mencari guru di mana seluruh ilmu itu ada pada diri dia. Ada pada diri dia. Ilmu akidah dia mantap, akidah ahli sunnah wal jamaah syariah maturidiyah. Ilmu fiqh dia mantap, ilmu tasawuf dia mantap. Dah cukup lah kan? 3 in 1. Tak perlu kita cari ini, nak cari guru ini. Buang-buang masa. Apatah lagi kita yang duduk kat KL nih, duduk kat Selangor nih, nak keluar bermajlis tu, oh payah. Jauh. Jam pula tu, lepas tu pula kena keluarkan duit perbelanjaan yang banyak. Kalau kita fokus kepada satu guru, di mana semua ilmu yang kita perlukan ada pada diri dia, maknanya memudahkan kita. Dengan satu guru kita dapat semua. Dan itulah di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kepada orang-orang tertentu. Kami dulu belajar kat Mesir, tak banyak bermulazamah kepada ulama. Hanya beberapa guru, tapi memang bertahun-tahun. Alhamdulillah. Saya di Mesir, tempat mulazamah saya hanya ada 2 orang saja, 2 ulama besar. Yang pertama adalah Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani, tapi beliau tak selama-lamanya tak menetap di Mesir. Selama-lamanya beliau terkadang balik ke Lubnan ataupun balik ke Kanada ataupun datang ke Malaysia dan lain sebagainya. Dan kedua adalah Maulana Syekh Dr. Yusri Hafizahullah wa ala Syekhina radhiyallahu ta'ala. 2 guru inilah yang paling banyak tempat saya bermulazamah, bertahun-tahun selama saya di Mesir. Guru-guru yang lain tuh sekali-sekala datang, tabarukan mencari berkat. Sebab daripada 2 guru tadi semua ada. Semua ilmu dah ada. Dah komplit, semua lengkap. Paham ke para jamaah sekalian? Faham Ustaz? Faham Ustaz. Guru yang semua ilmu dia ada. Terutama ilmu kerohanian itu kan. Dan selesaikan dulu. Sampai selesai habis. Lepas tu kalau nak cari tambahan daripada luar, tak ada masalah. Tapi sempurnakan dululah. Seperti itulah susunan ataupun tartib yang diajarkan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Nanti bila mana kita dah sambungan perbahasan kita tadi kan, bila mana kita dah guru dah bagi tahu acara dia macam ni, guru akan senantiasa pantau kita ketika mana kita mengamalkan nasihat-nasihat dia. Pantau kita. Perhati kita. Doakan kita. Nasihat tak habis kerja guru kita. Bila mana dah siap dah semua, dah selesai, adakah guru kita diam je tak? Dia pantau, masih senantiasa pantau. Dia ni dah sembuh dah, tapi dia ni takut nanti kembali pula kepada penyakit dia. Dia akan pantau. Kadang-kadang dia akan marah kepada kita bila mana kita melakukan sesuatu yang dikhawatiri akan membawa kepada perkara-perkara yang menyebabkan penyakit itu boleh kembali. Lalu kemudian dia akan latih kita dan seterusnya. Bila mana guru mursyid kita telah memandang yang diri kita ini kukuh dari sudut kerohanian, dari sudut keilmuan, dari sudut kepakaran di dalam berdakwah dan lain sebagainya, barulah dilepaskan. Bawa diri sendiri, lalu kemudian sampaikanlah apa yang perlu disampaikan daripada apa pengalaman yang kita peroleh dalam proses mujahadah, proses tarbiyah dengan guru kita itu. Nanti ada masa-masa tertentu guru kita akan jumpa dengan kita ataupun kita jumpa dengan guru kita, tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kita di dalam berdakwah. Tak ada tarbiyah dah selesai dah. Kita jumpa dengan guru itu tabarukan. Kita jumpa dengan guru itu seumpama kita nak cas handphone kita, nak bagi semangat, tambah semangat. Paham ke para jamaah sekalian? Paham insya-Allah Ustaz. Itu bagi orang yang ada guru mursyid. Kalau yang tak ada guru mursyid, tak ada ceritalah tentang mereka. Yang terpenting kita cari guru mursyid. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian pengajian kita pagi hari ini, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah.
Terima kasih kembali Sidi Ihsan dan para ahbab semua, para jamaah TikTok dan sebagainya. Terima kasih sebab telah join dalam pengajian kita. Semoga diberkati oleh Allah. Allahumma amin. Terima kasih.